Assalamualaikum, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya Irwan. Dan saya Syam. InsyaAllah hari ini Syam, mana Zahid? Zahid rasanya dia demam lah. Kau macam mana, kau okey? Itulah, aku pun sebenarnya demam. Tapi duk memikirkan pasal Tuan Ahyad dan Ultimate ni. Dia nak ajar pasal hartanah. Aku gagahkan juga datang. Tahniah kau. Dan tahniah juga kepada anda semua kerana telah sampai ke destinasi ini. Dan kita tak mau lengahkan masa lagi. Tuan Ayah Ishak dan Ultimate, silakan. Biar sakit sekarang daripada sakit tersilap beli rumah. Check it out. Assalamualaikum, salam perjuangan. Yeza, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana telah mengambil komitmen ini untuk download CD video berjudul Malam Pertama di Rumah Pertama. Yes! Dan anda bersama dengan saya lagi, Ahyad Ishak, dan nanti brother saya ni, sahabat saya Ultimate, untuk bercerita dengan anda. Kami akan dedahkan, kami akan berkongsi ilmu-ilmu kewangan dan hartanah. Untuk apa? Untuk bantu anda membeli rumah anda yang pertama dengan bijak dan selamat, dan juga bertanggungjawab. Dan kita akan membeli rumah yang paling best, yang paling awesome lah. Tapi kalau nak membeli rumah yang paling awesome, mesti beli dengan ilmu. Okey. Dan bila Ahyad nak cerita tentang kewangan hartanah, itu adalah tajuk video kita yang pertama. Ahyad nak cerita pasal kewangan hartanah. Tak best lah kalau nak cerita kosong. Ahyad nak kena ada benda yang nak tulis-tulis lah, macam ada flip chart ke kan. So Ahyad nak buat magic sikit. Zam-zam ala Kazam. Okey, dah muncul dah flip chart Ahyad. Okey, so kita nak cerita pasal apa tadi? Kewangan hartanah. Okey, so kita tulis ini kewangan kewangan hartanah. Okey. So apa yang paling penting dalam kewangan hartanah, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kita mesti ada kira-kira. Macam matematik lah. Kira-kira. So bila kita nak buat kira-kira ni, ada dua kira-kira yang kita kena buat. Yang pertama ialah kita orang lidi ni. Dan yang kedua ialah kita nak buat kira-kira rumah. Okay, betul tak? Kalau nak buat kira-kira ni kena ada dua benda, betul tak? Ahmad Ultimate. Yes bro. Okay, apa khabar? So macam mana kita? Betul ni. Betul nak? Betul. Apa yang betul tu? Sebelum kita ada rumah, kita kena kira yang ni dulu. Betul tak? Betul. Dan selalunya kesilapan orang ialah Ultimate, bila dia orang beli rumah ni, dia orang kira-kira yang rumah dahulu. Dia tak ukur baju di badan sendiri. Macam Ultimate punya pengalaman first kan, Ultimate tak pergi terus beli rumah idaman kan? Tak ada. So Ultimate akan pilih rumah yang ikut kemampuan Ultimate. saya. Dia memang sesuai, orang lidi ni warna merah sesuai dengan topi Ultimate hari ini. Memang nak menggambarkan tu Ultimate lah. Ini kita lah ni. Ini kita lah. Satu masa dulu. Yes. Dan apa yang kita nak tahu? Kira-kira ni apa yang penting kalau kita nak buat kira-kira ni. Yang pertama kita kena buat kira-kira kita ialah berapa pendapatan kita. Duit masuk. Berapa banyak duit masuk? Thank you. Duit masuk. Kerana orang kat Malaysia ni ada yang tak tahu berapa duit masuk diorang tiap-tiap bulan. Okey. Memang kesian. Macam mana nak beli rumah kalau tak tahu pun berapa duit masuk. Okey. Dan yang kedua ialah kita punya perbelanjaan. Yes, duit keluar. Saya suka tu. Ultimate suka. Yang mudah. Ini macam technical. Pendapatan, perbelanjaan ni technical. So Ultimate punya cara memang saya suka. Duit masuk dengan duit keluar. Kena tahulah sebelum kita tahu kelayakan kita nak beli rumah. Okey. So dekat rumah ini pula apa nak tengok? Yang pertama kita nak tengoklah harga rumah itu yang sepatutnya sesuai dengan kita. Dan yang kedua, berapa bayaran bulanan dia. Dan bayaran dia lah. Bayaran bulanan, bayaran yang kita nak menanggungnya dan sebagainya. So kat sinilah pembukaan kita. Kita nak cerita pasal kewangan hartanah, kena buat kira-kira. Tak perlu tahu ABC Ultimate. Okey. Yang ini kalau kindergarten, anak-anak kita selalu belajar ABC dulu. So kita kena belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu lah. Barulah kita boleh membeli hartanah dengan selamat dan bijak. Okey, itu segmen pertama kita. Baiklah.
Kau nampak tak? Dia boleh buat magic panggil whiteboard. Aku buat magic keluar belakang whiteboard. Okey, kita nak ringkaskan apa ayat cakap tadi. Pertama sekali, kita kena kenal dua komponen, iaitu diri kita sendiri dan juga apa yang kita nak beli. Alright, pertama sekali, paling penting sekali ialah diri kita. Kita kena tahu berapa banyak duit masuk dan berapa banyak duit keluar. Kemudian untuk apa yang kita nak beli, dalam kes ni rumah, harga rumah itu dan juga berapa bayarannya kalau dipecah-pecahkan kepada bulanan atau kadang-kadang tahunan. Tapi dalam kes rumah ni kita lebih cenderung kepada bulan. Dan juga bayaran-bayaran lebihan atau ekstra macam cukai pintu dan benda-benda macam tu lah. Alright, itu semua kita tunggu expert ceritakan. Tapi secara ringkasnya, inilah 2 kategori dan 4 komponen yang kita kena tahu masa kita mula-mula nak fikir nak beli rumah atau tidak. Faham? Okey, kita dah belajar kira-kira hartanah ni kan. So mari kita nak zoom kepada orang diri ni, kepada diri kita. So orang ini kita lukis semula. Okey. Alright. So apa yang saya nak anda tahu ialah bila kita nak mendalami lagi kira-kira untuk diri kita, saya nak anda betul-betul fikirkan ada dua power yang kita perlukan. Ada berapa power? 2 power yang kita perlukan. Dan 2 power ini sangat-sangat penting. Kalau tak ada dua-dua power ni, saya tak nak siapa-siapa beli hartanah tau. Okay. So yang pertama ialah ini namanya buying power. Okay. Buying power. Power kena macam ni kan. Okay. Lepas itu kena ada holding power. Okay. So kalau hijau pun dah power, biru pun kena sama-sama power dia. Lebih kurang sama besar. Okay. So ini adalah 2 power yang sangat-sangat penting yang anda mesti ada sebelum anda nak beli rumah anda yang pertama. Kita bercakap tentang malam pertama di rumah pertama kan. Okay. So buying power, holding power ni apa maksud dia Ayat? Okay. Buying power ni bermaksud kita ada kemampuan untuk beli. Kita ada kemampuan untuk beli. Kita ada deposit, kita ada bayaran legal fees, stamp duty dan sebagainya. Itu buying power. Kalau kita tak ada kekuatan kewangan itu, tak boleh nak beli rumah. Okey. Yang kedua ialah kita kena ada holding power. Maksudnya kita nak memelihara rumah itu selepas itu. Sebagai contoh, kalau kita dah buat anak, lepas tu kita nak kena tanggung anak tu, betul tak? Susu dia, pampers dia, dia nak pergi sekolah, dia nak pergi berjalan, nak pergi shopping dan sebagainya. Jangan pandai nak buat anak aja tapi tak pandai nak tanggung anak tu kan. So itulah maksudnya holding power. Bila kita ada kekuatan, dua-dua kekuatan ini, barulah kita boleh beli hartanah. So apa yang saya nak tambah kat sini ialah dia kat sini ialah simbol apa ni? Ini simbol tambah, bukan atau. Dua holding power ini, dua power ini kita mesti ada kedua-duanya. Tak boleh ada satu sahaja. Sangat-sangat bahaya So itu yang saya nak kongsikan dalam segmen ini. Sebelum saya nak bercerita lagi tentang orang ini, bagaimana kita nak tengok dia punya kekuatan kewangan pula. Kat mana kita nak beli? Berdasarkan kelayakan atau kemampuan. Okey. Buying power, holding power, power. Apa lagi lepas ni? Jom kita dengar. Okey, so dah tahu dua-dua power ni, barulah boleh kita nak beli rumah. Bila ada buying power, holding power, barulah power. Okey. So sekarang ni saya nak bercerita lagi pasal orang lidi ni. Kita ni lah. Kalau kita bijak macam mana? Kita okey. So orang ini, kita ada kuasa kewangan. Kita ada kuasa kewangan. So kuasa kewangan ni ialah kita punya pendapatan kita. So pendapatan kita ni sebenarnya ada 3 peringkat. Ada berapa peringkat? Ada 3 peringkat. Okay. So inilah peringkat pertama, peringkat kedua dan akhirnya peringkat yang paling penting. Okey. So mari kita tengok. Yang peringkat pertama ni ialah kita punya pendapatan kasar. Atau dalam bahasa Jawa, gross income. Okey, gross income. Okey. Kemudiannya kita ada pendapatan bersih.
Our gross income bersih. Setelah ditolak sekian-sekian, apa yang ditolak? Daripada pendapatan kasar tu, kita tolak kita punya EPF, kita tolak kita punya SOCSO, kita tolak kita punya tax. Itu dapat pendapatan bersih. Tapi kan, pendapatan bersih ni tidak cukup untuk kita nak mengkaji kita betul-betul layak atau mampu nak beli rumah. Nanti saya akan kupas. So yang ini yang paling penting ialah pendapatan. Ini dia technical sikit. Boleh labur. Bermaksud inilah ruang kita yang selamat kita nak gunakan untuk kita nak beli rumah. Dan tak ramai orang ajar konsep investable income ini. Investable income ni. Kerana kat sinilah yang kalau kita beli rumah, kita selamat. Kalau kita beli rumah dekat sini, ini bahaya. Kalau kita beli rumah kat sini bermaksud ini kita beli berdasarkan apa loan yang kita layak. Tapi kita nak beli rumah berdasarkan level ini bermaksud inilah yang kita betul-betul mampu. So sebagai contoh, saya nak bagi contoh Apa lagi yang dalam pendapatan bersih ni? Kita kena tengok kan perbelanjaan apa lagi yang kita nak tolak. Kita ada kita punya kereta. Kita mungkin ada personal loan kan. Personal loan, ada credit card. Ada apa lagi? Hutang-hutang macam itu kan. So kita kena tolak dulu hutang-hutang yang membebankan kekuatan kewangan kita. Lepas itu kita kena cari apa lagi balance. Dan daripada balance itu, apa yang selesa untuk kita bayar bulanan. Kerana kita bukan setakat nak beli saja satu rumah itu, kita nak kena tahu, kita nak kena bela rumah itu. Beli dan bela. Saya suka. Baru dapat idea baru. Bukan saja kita nak beli, tapi kita kena bela rumah itu. Kalau kita dah buat kira-kira tu betul-betul, barulah kita boleh beli dan bela rumah itu dengan selamat. Itu yang Ayah nak kongsikan supaya anda tahu untuk perkataan ini kita kena tahu layak atau kita mampu. Dan kita sudah pasti tak nak beli rumah hanya atas kelayakan kita, tapi kita kena beli rumah atas kemampuan kita yang sebenar. Okey, kita jumpa lagi. Banyak lagi yang nak share. Lepas ini kita nak cerita pasal kira-kira rumah itu pula. Jap. Oh, Tu Ayat. yes. Tadi tu Ayat cakap yang pendapatan kasar ni bahasa Jawa dia gross. Tapi yang pendapatan bersih ni gross juga ke? Pandailah Syamil. Korang perasan tak? Saya sengaja je tadi. So sebenarnya ceritanya pendapatan kasar ni ialah gross income. Okey. Dan pendapatan bersih ni ialah net income. Betul. Betul lah. Bahasa Jawa saya betul kan? Betul, Sama betul, dengan betul. Syam? Okey. So kita tak boleh nak beli berdasarkan pendapatan kasar. So bank akan kira berdasarkan pendapatan bersih, our net income. Tapi sebenarnya kita kena tengok ada perbelanjaan lain, tanggungan lain, beban lain, barulah kita beli berdasarkan pendapatan boleh labur. Bahasa Jawa tinggi dia investable income. Yeah. Terima kasih Syam. Kau lukis orang kan? Ni abang lukis rumah. Nampak tak? Tadi Ayat lukis orang, kali ni saya lukis rumah pula. Komponen yang kedua. Saya cerita pasal yang pertama, dan ni rumah yang kedua. Macam Ayat, cantik tak? Ya. Nampak? Terbaik. Oh, ini dah macam rumah idaman ni besar ni. Rumah saya sekarang bukan macam ni. Ah. Tapi ni rumah idaman saya pula. Rumah idaman ya, betul-betul. So yang pertamanya kita beli rumah yang kita mampu, betul Betul. So first. So apa yang saya nak kongsikan dalam kali ini Ultimate, kerana ramai orang nak membeli rumah ni dia kadang-kadang tak ukur baju di badan sendiri. Dan diorang pun akan mengalami kesusahan bila nak beli dan lepas tu tak mampu nak bela. Itu masalah. So macam mana kita nak buat kira-kira rumah ni? So kita nak tengok harga rumah. First kita kena cari apa harga rumah itu. So katakan apa harga rumah itu apa harga rumah itu. So sebagai contoh, kalau rumah itu sekian-sekian harga, kita nak tahu berapa yang kita kena bayar setiap bulan. Okay. So first ialah harga rumah.
Lepas itu berapa bayaran bulanan? Lebih kurang Okey. So ayah nak kongsikan satu cara kira-kira yang mudah. Okey. Tak perlu aplikasi phone atau tak perlu nak cari banker. So kita boleh buat macam ni Setiap 100,000 dia bersamaan boleh dikatakan 400 ke 500 ringgit bayaran bulanan. Bermaksud sebagai contoh kalau rumah itu 500,000, so bayaran bulanannya lebih kurang maybe about 2,000 ringgit, 2,000 hingga 2,500. So secara purata kita Betul lah. Betul. Sorry, betul. Saya rumah saya betul. Tengah buat kiraan-kiraan lebih kurang. Ya. Bagi orang yang muda yang boleh ambil loan panjang maksimum pada kadar interest rate yang berpatutan sekarang. Yang itu kena tanya bank. So ini adalah satu congak-congak yang sangat-sangat berguna. Kenapa Ultimate? Kerana kan tadi kita dah buat kira-kira peribadi. Kan kita dah buat cari yang paling bawah tu yang boleh labur. Oh, adakah saya ni mampu nak membela rumah ini? Mampu nak menjaga anak ni yang berharga 2,000 hingga 2,500 sebulan sebagai contoh. Okey, itu kira-kiraan yang bulanan. Tetapi untuk rumah jenis mungkin jenis apartment, dia ada kos-kos lain. So dia ada kos-kos lain. Seperti apa? Maintenance. Ada kan? Bayar, belum. So mungkin kalau apartmen kecil mungkin 20, 40, 60 ringgit, less than 100 ringgit. Tapi kalau apartmen tu dah ada facility macam kondo, swimming, macam ultimate suka gym dan sebagainya kan. Bila ada facility macam itu, dan mungkin dia dah up sikit 200, 300 ringgit sebulan. So kena fikir itulah. Lepas tu kita ada cukai tanah, cukai pintu cukai tanah, cukai pintu ni yang kena bayar kepada pihak berwajib, kepada pejabat tanah atau kepada local council, kita punya majlis. Dan itulah cukai-cukai itu kos-kos lain. Dan apa kos-kos lain seperti ini? Maintenance, cukai, dan kita ada kos selenggara. Itu 1, 2, 3. So inilah yang kita nak fikirkan. Boleh tak kita tanggung bayaran bulanan? Boleh tak kita tanggung kos-kos lain yang ada ini? Okey, itu dah kepada yang membela. Tapi sebelum itu, kita nak kena fikirkan sebelum itu, bila nak beli rumah ini, kalau rumah itu 500,000. Okey, bagaimana pula kita punya deposit? Kita pergi ke belakang balik. Ini nak menanggung bulanan. Berapa pula deposit dia? Deposit dia pendahuluan. Yes, wang pendahuluan. Beli rumah ni Ultimate, dia kena keluar juga duit. Betul. Ada memang beli barang mesti ada keluar duit sikit untuk dapat rumah itu. So contohnya lebih kurang 10% ke 30%. So kalau 10% ke 30% ini, berapa nilainya? Lebih kurang 50k, 150k. Dan ada juga yang lagi satu ialah kos-kos yang tambahan. Kos-kos tambahan seperti yang stamp duty dan sebagainya, selalu ayah akan ambil 3 ke 5%. So lebih kurang 15,000 atau 15,000 atau 25,000. Ini kos untuk memproses pembelian tersebut. Betul. So lebih kurang 15k sampai ke 25k. Berdasarkan rumah yang berharga 500,000. So kalau harganya 1,000, kuranglah kos permulaannya. So inilah antara ilmu yang sangat-sangat mudah supaya bila kita lihat hartanah tu kan Ultimate, kita lihat rumah tu 500,000, immediately otak kita dah fikir, oh berapa bayaran bulanan? dah boleh congak Dah boleh congak. Memanglah boleh sebenarnya kita download aplikasi mortgage calculator. Macam-macam. House loan calculator. Dia boleh kira setiap bulan berapa bayar, berapa bahagian principal, berapa bahagian interest. Tapi sebenarnya itu dah sangat-sangat detail.
So sekadar kita ada congak ini pun dah cukup, kan, betul So kita dah congak bayaran bulanan, kita tahulah berapa apa kos-kos lain dan kos permulaan sebagai deposit dan yang lain. Okey, cool. Semoga ini bermanfaat kepada anda. Dan yang terakhir, Ahir ada pesanan sikit bersama dengan Ultimate untuk segmen kewangan hartanah. Boleh tahan juga Ultimate. Okey. Kewangan hartanah. Yap. Ni aku tengah ambil nota lah tadi. Lepas tu ada kira-kira. Lepas tu kita tengok diri kita. Lepas tu kita tengok apa yang kita nak beli. Ni rumah lah. Betul. Tapi dalam ambil nota tadi, pasal Ultimate di sini, abang pun nak rap jugalah. Ultimate standby Okey. Korang dah ready? Okey, go. Mari kita mula dengan kewangan hartanah. Memang nampak susah, tapi kena redah. Biar susah sekarang, dari susah kemudian. Semuanya untuk merealisasikan cita-cita dan impian. Mic drop. Macam mana? Boleh? Jadi apa? Cari makan. Yes! Okey, rupa-rupanya belum nak habis lagi ni. Ada sikit lagi saya nak cerita pasal kewangan hartanah ni. Dia sebenarnya satu topik yang sangat-sangat penting. Kita belum cerita lagi pasal rumah apa yang kita nak beli, kat mana dan sebagainya. Kita bercerita pasal kewangan hartanah ni. Apa yang penting? Kira-kira kan? Kira-kira dia. Okey, so just very quickly saya nak cerita balik orang-orang ni. Okey. Yelah, maklumlah kecil-kecil dulu kita pun memang suka melukis. Bila nak mengajar ni pun suka melukis. So kita dah tahu dah kira-kira ni ada dua komponen. Dan kita dah cerita dah tadi kan komponen-komponen dia. Apa pasal peribadi, kewangan kita dan kewangan pasal hartanah, kira-kira hartanah. Tapi kan apa yang setakat Ahir dah ajar ni ialah sekadar untuk level membeli. Belum lagi jeng jeng jeng. Belum lagi sampai level melabur. Okey, melabur. Kerana kita tak nak, kalau kita beli hartanah ni, kita nak melabur hartanah. Ini first kita pembeli hartanah. Lepas tu kita nak jadi pelabur hartanah. Dan kita tak nak nanti benda ni jadi melebur. So kita kena betul-betul kaji apa sebenarnya kira-kira pula untuk melabur. Dan ini sudah jadi macam tahap advance sedikit. Bila kita nak melabur ni, dia kena fikirkan yang kemudian. Siapa yang akan menyewa di sana? Berapa harga sewa dia? Adakah sewa itu boleh nak cover balik semua kira-kira saya tadi? Bagaimana pula untuk nak jual semula? Siapa nak beli daripada kita nanti? Pada harga apa? Apakah keuntungan yang kita akan dapat? Apakah kos-kos yang akan dikenakan oleh kerajaan dan sebagainya? Kalau kita jual itu ada untung, ada cukainya. Nampak tak? Nampak tak? So dia step by step by step. Kenapa Ahir nak tinggal yang kat hujung ni baru nak cerita pasal melabur? Kerana saya nak anda faham, bila membeli rumah, melabur dalam hartanah, sebenarnya kita kena tanggung apa? Kena tanggung beban. Kenapa Ahir ni nak sangat orang beli rumah tapi asyik-asyik cerita yang tak best je, yang beban je? Kerana saya nak anda faham, beli rumah ni bukan main-main. Ini bukan barang RM3,000, RM30,000. Ini barang RM300,000. Ini barang RM3 juta. So kita kena faham ini adalah satu beban. Oleh itu kena kiralah dahulu beban itu sebelum kita nak masuk membeli hartanah. So itulah yang pesanan Ahir yang terakhir. Dalam kewangan hartanah, kita kena buat kira-kira dan kita kena faham ini adalah boleh jadi beban kepada diri kita dan keluarga kita, hidup kita. Kita tidak mahu hidup sengsara dan merana kerana hartanah. Kita nak hartanah itu membuatkan hidup kita lebih hebat, lebih kaya dan kita jadi lebih berjaya. Saya harap perkongsian dan pendedahan ilmu di bahagian ini kewangan hartanah dapat membantu anda membeli rumah anda yang pertama nanti dengan bijak dan selamat. Dan insya-Allah lepas ini kita akan tengok pula macam mana nak pilih lokasi dan macam mana pula nak tengok rumah apa yang paling sesuai untuk anda. Nantikan video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Syam, kau tengok aku punya nota. Kewangan hartanah.
kira-kira diri, kira-kira rumah, Pandai. kira-kira diri, duit masuk berapa, Okey. duit keluar berapa, lebihan berapa. Lepas tu kira-kira rumah, harga rumah berapa, bulan-bulan macam mana, boleh komit ke tak. Mula-mula aku ingat aku tak mampu. Macam Ingat pesan Tok Hayat dengan Ultimate tu. Jangan cakap tak mampu, tapi cakap apa? tak tahu. Ya, betul. Amboi. Jadi insyaAllah kami percaya tuan-tuan dan puan-puan pun ada ambil nota sendiri. Dan insyaAllah, tapi Syam, kat mana nak beli rumah ni? Kita kena belilah dekat tanah air kita sendiri. Sebab apa? Saya kadang-kadang tu rasa sedih sangat. Sedih sebab ada yang tak mampu nak ada rumah di tanah air sendiri. Sebab itulah kita kena sama-sama belajar dan untuk capai matlamat kita untuk ada rumah sendiri. InsyaAllah. Ayat Isak, Ultimate Project A-Team. Kita teruskan. Yes.